Okey, Assalamualaikum anak-anak tingkatan 1. Okey, hari ni Cikgu Lisa akan masuk tajuk 9 PSW tingkatan 1 lah, iaitu prinsip kontra. Jadi pelajar sila rujuk buku teks masing-masing untuk tajuk kontra. Okey, kita tengok standard kandungan macam biasa terlebih dahulu. Okey. Selepas mempelajari tajuk ini, pelajar akan yang pertama memahami prinsip kontra, yang kedua mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip kontra bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Okey, yang ketiga menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Ini lebih kepada aktiviti. Okey, yang terakhir menghayati hasil karya seni visual. Okey. Kita pergi yang pertama, kita terus yang pertama, iaitu persepsi seni. Okey, standard pembelajaran untuk persepsi seni, bila pelajar dah belajar untuk persepsi, pelajar akan mengetahui definisi kontra. Apa itu kontra? Okey, boleh berikan maksud lah, boleh nyatakan maksud. Okey, yang kedua, ciri-ciri kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Maksudnya pelajar boleh bezakan apa ciri-ciri prinsip kontra ni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, dan yang ketiga, pelajar juga akan tahu tentang fungsi kontra. Apa fungsi kontra? Okey, kita pergi yang pertama, definisi kontra. Okey, kontra wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan untuk memberi impak dalam seni, dalam karya seni. Okey, maksudnya benda yang bertentangan. Prinsip kontra ni dia berbeza dengan harmoni, bertentangan dengan harmoni, sebab kalau harmoni lebih kepada pengulangan pengulangan benda yang sama, tapi kalau kontra ia merujuk kepada sesuatu yang bertentangan, berbeza. Contoh dia, kalau rupa bulat tiba-tiba ada rupa petak, maksudnya bertentangan. Kat situ wujudnya prinsip kontra. Okey, kontra bermaksud sesuatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu gubahan. Okey, kontra turut dikaitkan dengan penegasan, iaitu kadar kontra yang lebih tinggi mewujudkan penegasan yang lebih jelas. Okey, penegasan ni adalah salah satu prinsip juga yang kita akan belajar lepas ni. Maksudnya kontra dan penegasan ni dia ada kaitan lah. Maksudnya lagi tinggi nilai kontra tu, lagi jelas dia punya penegasan. Okey, kalau dia punya keyword, kalau kontra benda yang bertentangan, bercanggah. Kalau penegasan yang memberi fokus ataupun perhatian. Maksudnya bila ada benda yang bercanggah, bertentangan, secara automatiknya akan memberi tumpuan kepada pengguna. Jadi ada kaitan kat situ. Okey. Kita tengok pada ciri-ciri kontra. Okey, kontra digunakan untuk mewujudkan kelainan dalam sesuatu gubahan dari segi saiz, rupa, bentuk, jalinan, warna, garisan, arah dan sebagainya. Boleh jadi bertentangan dalam banyak sudut lah, dalam banyak bahagian. Sama ada saiz yang berbeza, ataupun bentuk berbeza, warna yang berbeza, arah yang berbeza dan sebagainya lah. Okey, kita boleh melihat ciri-ciri kontra ini pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, prinsip ni biasanya boleh diaplikasi dalam mana-mana lah. Okey, alam semula jadi, kalau kita tengok contoh kat situ, ada kuda belang. Okey, apa kontra dari segi apa kuda belang tu? Okey, kalau dinyatakan kat situ, kontra dari segi garisan. Maksudnya garisan yang berbeza, ada yang tebal, ada yang nipis, ataupun dari segi warna pun kalau kita tengok kat situ pun bertentangan dah, putih dan hitam. Jadi itu untuk kontra semula jadi. Kalau tengok yang kat bawah tu, buah cherry tu lebih kepada kontra warna. Kenapa? Sebab berlatar belakangkan warna merah dan hijau. Merah dan hijau ni bukan dari kumpulan warna yang
samalah kalau kita tengok dalam roda warna pun. Jadi bila daun-daun tu berlatarkan hijau dan tiba-tiba ada buah yang berwarna merah, secara tak langsung, secara automatik ni memang akan wujudnya prinsip kontra kat situ. Okey. Seterusnya kita tengok objek buatan manusia. Ada bangku dengan kerusi, ada bangku dan juga meja, dan juga ada jug yang dari segi kontra size lah. Kalau tengok jug tu lebih kepada kontra size, ada yang size besar, kecil dan juga sederhana. Kalau tengok set kerusi tu lebih kepada kontra bentuk. Okey, mejanya bulat tapi kerusinya bersegi. Jadi dari segi bentuknya ada kontra lah kat situ. Okey, dari segi karya visual pula, kita tengok sulaman. Okey, contoh kat situ sulaman. Okey, dia kontra dari segi jalinannya, dari segi cara sulam tu lah. Okey, jalinan dia berbeza. Kalau yang kat bawah tu kontra rupa. Corak batik tu kontra rupa. Ada rupa organik, ada rupa rama-rama dah. So ada rupa daun. Jadi kat situ rupa yang berbeza. Jadi itu contoh-contoh untuk aplikasi prinsip kontra pada 3 benda yang berbeza tadilah: alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey. Seterusnya kita tengok fungsi kontra. Apa fungsi kontra? Kenapa perlu aplikasikan fungsi kontra ni dalam karya seni visual, dalam alam semula jadi? Jadi kita tengok satu-satu. Okey, fungsi kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni visual kerana prinsip ini mewujudkan fokus kepada pemerhati. Jadi maksudnya kat sini, dalam hasil karya seni visual, pelukis ataupun pengkarya tu memang suka menggunakan prinsip kontra tu sendiri supaya lebih memberi fokus ataupun tumpuan lah kepada orang yang memerhati, orang yang melihat. Okey, contoh kat situ dia bagi karya Syed Ahmad Jamal. Kontra boleh menimbulkan kesan penegasan dalam gubahan karya. Maksudnya tumpuan ataupun fokus kepada audiens ataupun orang yang melihat karya dia tu. Kalau tengok kat situ, dari segi apa tu kontra? Dari segi warna, dari segi mungkin dari segi bentuk. Itu karya yang pertama. Karya yang kedua, karya Abdul Latif Maulana. Okey, kalau kat situ kita tengok kontra pada gubahan ini mewujudkan perbezaan dan menarik perhatian. Okey, ada kat situ gambar buah-buah kan. Jadi dari segi bentuk berbeza, dari segi warna pun berbeza. Jadi lebih memberi perhatian lah, orang lebih tertarik untuk melihat. Itu 2 contoh karya seni visual. Okey, yang ketiga, simbol jalan raya. Okey, itu adalah simbol yang memberitahu kepada pengguna supaya dilarang masuk. Okey, kontra digunakan untuk menarik perhatian agar mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Okey, kontra dari segi warna. Kenapa diguna warna merah terang dan tiba-tiba ada warna yang natural, warna putih? Sebab nak memberi perhatian kepada pengguna supaya pengguna dapat maklumat itu dengan lebih jelas lah. Jelas. Maksudnya kalau ada simbol ni kat situ tak boleh nak masuk. Itu tujuan dia, fungsi kontra. Okey. Jelas untuk fungsi ni biasa dalam karya seni visual dan juga simbol jalan raya. Contoh yang diberi inilah. Okey, kita tengok teknik penghasilan kontra pula. Ada kat situ diberi 7 dalam buku teks awak. Okey, yang pertama kontra dari segi saiz. Maksudnya kontra dihasilkan melalui penggunaan saiz yang berbeza lah. Tengok contoh kat situ, tiba-tiba ada saiz yang besar.
Jadi ada kontra kat situ. Dari segi warnanya sama tapi dari segi saiznya berbeza. Okey, yang kedua, perbezaan jalinan. Jalinan yang berbeza. Ada bulat, ada petak, trapezium kan. Jadi itu jalinan, lebih kepada jalinan Okey, yang ketiga, perbezaan garisan. Okey, garisan lurus, tiba-tiba ada garisan tajam-tajam. Jadi kontra kat situ. Kalau kita tengok pun kita tertarik kepada garisan yang berwarna merah tu. Memberi fokus kat situ kan. Jadi itu aplikasi kontra. Memang nak suruh orang tertarik dengan benda tu. Okey, sama juga yang keempat, perbezaan rupa. Boleh menghasilkan kontra juga. Rupa star, tiba-tiba ada rupa love. Pun orang tertarik lah, orang memberi fokus. Okey, yang kelima, perbezaan bentuk. Ada silinder, tiba-tiba ada piramid kat tengah-tengah. Jadi benda tu tidaklah terlampau bosan lah. Asyik silinder-silinder tiba-tiba ada piramid kat situ. Jadi lebih orang kata menarik perhatian lah. Okey, yang keenam, perbezaan arah. Okey, arah. Dari segi anak panah tu menghala ke kanan, tiba-tiba satu ada menghala ke kiri. Jadi berbeza arah. Dan yang terakhir kat situ, yang ketujuh, perbezaan warna. Okey, warna biru, tiba-tiba ada satu yang warna merah dari kumpulan merah. Jadi berbeza warna, berbeza kumpulan warna. Jadi wujudlah prinsip kontra dekat situ. Okey, itu antara teknik penghasilan. Okey, biasanya penghasilan prinsip kontra ni ataupun prinsip yang lain-lain ni lebih merujuk kepada unsur seni itu sendirilah. Asas unsur seni, garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan dan warna. 6 unsur seni yang kita dah belajar tu. Okey Kita tengok selesai untuk persepsi. Kita tengok eksplorasi. Okey, yang ni lebih kepada pelajar membuat kajian lah, meneroka Okey. Untuk aktiviti eksplorasi, murid membuat kajian dan pemerhatian tentang kewujudan prinsip kontra pada alam semula jadi. Hasil dapatan daripada pemerhatian tersebut diterjemahkan dalam bentuk jadual. Okey, ini boleh rujuk pada buku teks masing-masing, muka surat 101 Maksudnya awak nyatakan objek apa yang awak kena pasti ada mengaplikasikan prinsip kontra. Lepas tu lakar sedikit objek tersebut dan nyatakan ciri-ciri dia. Okey, berbeza dari segi apa? Apa ciri-ciri dia Okey, itu antara aktiviti. Nanti cikgu akan buat penerangan lagi lanjut lepas ni lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada ekspresi seni. Yang ni lebih kepada menterjemahkanlah daripada yang awak terokai tadi. Kita terjemahkan dalam bentuk aktiviti lah. Okey, mengikut kreativiti murid-murid. Okey, dia punya aktiviti, murid menjalankan aktiviti yang bersesuaian bagi mengaplikasi prinsip kontra dalam hasil karya mereka. Ada 2 aktiviti kat situ. Yang pertama, murid menjalankan aktiviti menghasilkan poster dengan tema yang dinyatakan. Rujuk buku teks muka surat 102. Okey, aplikasi kontra yang ditonjolkan dalam poster yang dihasilkan melalui penggunaan warna, iaitu menggunakan warna yang kontra ataupun warna penggenap dalam roda warna. Okey, warna yang bertentangan Jadi kita tahu poster itu sendiri kita biasanya hasilkan menggunakan warna-warna yang kontra, warna yang bertentangan. Jadi kita akan maklumkanlah temanya, nanti juga akan maklum balik. Okey, aktiviti 2, murid menjalankan aktiviti menghasilkan kraf anyaman menggunakan motif atau kelarai. Yang ini rujuk buku teks muka surat 103. Aplikasi kontra untuk anyaman ni ditonjolkan dalam melalui gubahan motif yang dihasilkan lah. Dia punya kelarai tu. Motif yang dihasilkan tu akan mewujudkan prinsip kontra. Jadi untuk ekspresi seni ni pelajar boleh pilihlah sama ada untuk hasilkan aktiviti 1 ataupun aktiviti 2. Okey Kita akan cikgu akan bagi tahu balik yang ni. Okey, seterusnya yang terakhir, apresiasi seni.
Okey, yang ni lebih kepada bila mana kita dah hasilkan aktiviti tadi. Maksudnya pelajar dah hasilkan poster, pelajar dah hasilkan kraft anyaman. Jadi melalui situ cikgu akan pilih hasil yang terbaik dan pelajar akan kongsilah pengalaman dia dan juga apa yang dia rasa bila dah dapat siapkan hasil itu tadi. Okey kalau tengok kat situ, murid mempamerkan hasil karya, lepas tu membuat pemerhatian, beri komen pendapat, lepas tu guru memilih dan murid tersebut buat pembentangan lah berpandukan prinsip kontra, cerita apa yang ciri-ciri kontra pada hasil karya dia, apa fungsi dia, boleh ceritakan. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk 9, prinsip kontra. Sekiranya ada sebarang masalah, pelajar boleh rujuk cikgu atau boleh rujuk slide yang cikgu berikan ni ataupun buku teks lah. Tapi cikgu harap sebab prinsip ni rasanya tidaklah terlampau sukar sebab dia bertentangan yang apa kita belajar sebelum ni. Kita dah belajar tentang harmoni dan ini prinsip kontra, dia bertentangan sahaja dengan harmoni. Okey Jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap semua pelajar faham. Kita jumpa untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.